Salam sejahtera kepada saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pustaka Negeri Sarawak kerana menjemput saya untuk menyampaikan ceramah Sarawakiana Hari Kemerdekaan, Move Forward and Work Together. Ceramah ini dibahagikan kepada dua komponen. Dalam bahagian pertama, saya menyampaikan ceramah bertajuk Kehidupan Bermasyarakat. Mara kehadapan dan bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Dan dalam bahagian dua, bergerak ke hadapan dan bekerjasama melalui pendidikan. Saya berharap para penonton mendapat manfaat dari ceramah ini. Kandungan ceramah bahagian 1. Yang pertama adalah saya akan menyentuh tentang pengenalan. Kedua, fokus kajian tentang masyarakat Malaysia yang melibatkan unity atau diversity. Ketiga adalah definisi masyarakat atau society. Keempat, kehidupan bermasyarakat ataupun communal life. Kelima, kepentingan, perpaduan dan kepelbagaian. Keenam, bagaimana mara ke hadapan dan bekerjasama. Dan akan saya membuat kesimpulan selepas itu. Baiklah, dalam konteks penyelidikan masyarakat moden berkaitan dengan budaya atau ethnicity, para pengkaji sosial sering berfokus kepada dua aspek. Satu adalah unity, yang kedua adalah diversity, yang mana mereka menyelidik tentang persamaan atau perbezaan. Jika fokus kepada perpaduan, para pengkaji akan menumpukan kepada tema, nilai, tingkah laku, institusi dan pengalaman yang merentasi wilayah dan perbezaan sosial. Jika fokus mereka adalah berkaitan dengan diversity ataupun kepelbagaian, kajian akan meneliti tentang budaya dalam konteks budaya nasional seperti perbezaan budaya. Jadi seterusnya kita akan melihat kepada apa yang dimaksudkan dengan istilah masyarakat atau society. Ahli-ahli sosiologi dan antropologi mentakrifkan masyarakat seperti berikut. Saya telah mengambil beberapa contoh ahli sosiologi seperti Henslin, Gideon dan Sutton, dan Haviland dan rakan-rakan. Yang pertama, masyarakat merupakan orang yang berkongsi sebuah budaya dan sebuah wilayah. Sistem sosial yang mereka mempunyai sistem sosial yang berstruktur dan wujud institusi hubungan dalam sesebuah wilayah. Kumpulan yang tersusun, ini adalah definisi yang ketiga. Masyarakat merupakan kumpulan yang tersusun atau kumpulan orang yang bebas atau berdikari. Pada umumnya mereka berkongsi wilayah, bahasa, budaya, dan golongan ini bertindak bersama untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup secara kolektif ataupun secara bersama. Saya ulang apa yang dikatakan masyarakat bagi tokoh-tokoh sosiologi dan antropologi. Poin yang pertama itu adalah berkongsi sebuah budaya dan sebuah wilayah. Yang kedua, masyarakat mempunyai sistem sosial yang berstruktur. Ini yang penting. Yang ketiga, bertindak bersama untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup secara bersama ataupun kolektif. Jadi saya sudah terangkan definisi ataupun takrif masyarakat dalam konteks antropologi dan sosiologi. Seterusnya, saya akan kupaskan definisi di atas secara satu persatu. Dalam definisi pertama tadi, di Malaysia kita berkongsi sebuah budaya yang dipanggil budaya Malaysia atau budaya nasional.
Dan kita berkongsi sebuah negara yang dipanggil Malaysia. Kita tahu dan sedar bahawa budaya Malaysia yang kita kongsikan ini terdiri daripada pelbagai budaya seperti budaya Melayu, budaya Cina, budaya India, budaya Iban dan budaya Kadazan Dusun. Dalam konteks Sarawak, budaya yang kita amalkan itu jauh lebih kompleks kerana Sarawak didiami oleh 28 kumpulan etnik. Ini berdasarkan perangkaan Jabatan Statistik pada tahun 2010. Jadi antara etnik yang tinggal di Sarawak adalah seperti Iban, Cina, Melayu, Bidayuh, Melanau, Kayan, Kenyah, Lumbawang, Kelabit dan sebagainya. Setiap ahli masyarakat ini mempunyai interaksi. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lain melalui berbagai faktor seperti akibat aktiviti komersial, contohnya membeli dan menjual, aktiviti kebudayaan, sukan dan pendidikan. Malah perkahwinan yang dipanggil dalam istilah antropologi perkahwinan eksogami atau perkahwinan campur adalah signifikan di Sarawak. Kita tidak heran jika ramai rakyat Malaysia yang fasih bertutur sekurang-kurangnya 3 bahasa dan suka menikmati makanan yang asalnya bukan merupakan makanan etnik lain. Selain bahasa Inggeris dan Melayu, saya sendiri sebenarnya boleh bertutur dalam bahasa Iban, Melayu Sarawak, bahasa Kayan dan bahasa Kenyah selain daripada bahasa Melayu baku dan juga bahasa Inggeris. Cuba dengar perkataan seperti ini. Apa khabar kita? Oh, mungkin boleh lembut lagi. Apa khabar kita, Tek? Nama berita, Nuan. Nun dengar. Inu dengar. So, ini adalah satu contoh-contoh apabila kita bertanya khabar kepada orang lain dalam bahasa ibunda mereka. Ataupun dalam bahasa yang bukan bahasa kita. Makanan kesukaan saya adalah misua. Misua ini adalah merupakan tradisi Cina Kuchao. Saya suka juga makan nasi lemak. Ini merupakan tradisi Melayu dan panso. Panso ini adalah tradisi orang Iban, Bidayuh dan orang Ulu. Malah ketika di bangku sekolah, kita mempunyai ramai kawan-kawan dari berbagai etnik seperti kita ada orang Iban, Melanau, Melayu, Bidayuh, Cina dan sebagainya. Malah semasa musim perayaan kita juga menziarahi ngabang antara satu sama lain. Walaupun kalau kita lihat dari tahun lepas hingga tahun ini, aktiviti ngabang itu kita tidak dapat lakukan karena pandemik COVID-19. Dalam kata lain, kepelbagaian yang kita miliki merupakan aset yang berharga bagi rakyat Malaysia sebagaimana negara-negara di luar seperti Kanada, Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand. Meminjam kata-kata naib Presiden Amerika Syarikat iaitu Puan Kamala Harris, beliau mengatakan kepelbagaian diversity itu adalah satu kekuatan, satu power. Berbalik kepada apa yang saya maksudkan tadi mengenai kepelbagaian. Bayangkan bagaimana budaya makanan Malaysia boleh terkenal di pelosok dunia akibat keunikannya dari segi rasa dan kepelbagaian. Di Bandaraya Sydney misalnya, orang berbaris panjang dengan sabar semata-mata untuk menikmati nasi lemak yang dijual. Ini adalah kisah sebelum pandemik. Malah kalau kita ingat mendiang Anthony Bourdain, ketika berada di Bandaraya Kuching telah menikmati 2 mangkuk laksa Sarawak karena dia kata sungguh enak. Jadi ini menunjukkan bahawa kepelbagaian itu adalah satu kekuatan bagi masyarakat kita Malaysia. Di Sarawak pun sama juga. Jadi saya akan membawa kita balik kepada definisi kedua yang saya sebutkan tadi berkenaan dengan negara yang kita diami mempunyai 3 teritori ataupun bila kita boleh katakan diterjemahkan kepada wilayah utama. 1. Semenanjung Malaysia, Sabah,
Sabah yang dikenali sebagai Borneo Utara dan Sarawak. Walaupun kita tahu bahawa pada satu masa dahulu Brunei itu Brunei dan Singapura itu dia mempunyai kaitan dengan kita juga. Walaupun setiap teritori seperti Semenanjung Malaysia atau Malaya, Sabah atau Borneo Utara dan Sarawak ini mempunyai sejarah yang berbeza. Contohnya Malaya merdeka dari pihak kolonial British pada 31 Ogos 1957. Sabah mendapat self-governance dari British pada 31 Ogos 1963 dan Sarawak pula memperolehi pentadbiran sendiri pada 22 Julai 1963. Kalau kita perhatikan tarikh-tarikh ini adalah berbeza. Ekoran pembentukan Malaysia pada 16 September 1963, ketiga-tiga negara berkenaan bersetuju merayakan hari kemerdekaan pada 31 Ogos setiap tahun. Saya tidak akan membincangkan bercerita panjang tentang perkara ini dalam sisi ceramah ini. Mungkin siri lain diperlukan untuk pembentukan Malaysia. Tapi apa yang kita tahu, tidak lama lagi kita pun akan merayakan Hari Malaysia pada 16 September. Seterusnya saya akan membawa kita kepada definisi masyarakat yang ketiga. Berdasarkan definisi ketiga, sebagai masyarakat Malaysia, kita merupakan kumpulan yang teratur. Kita bukannya porak-poranda atau bebas. Dan kita sering berfikir dan bertindak untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup secara kolektif. Kalau kita perhatikan banyak negara-negara di luar, hidup mereka kucak-kacir, terumbang-ambing kerana mereka tidak hidup dalam keadaan teratur, bebas dan aman. Saya ulang lagi, sebagai masyarakat Malaysia, kita sering berfikir dan bertindak untuk kelangsungan dan kesejahteraan hidup secara kolektif. Jadi ini merupakan satu pernyataan yang penting dan bermakna. Kerana dalam masyarakat kita banyak mengamalkan nilai bersama, nilai yang mementingkan kepentingan bersama. Jika kita masih ingat, kita didedahkan dengan ideologi atau slogan seperti Bangsa Malaysia, Satu Malaysia, Malaysia Prihatin, dan yang terbaru Keluarga Malaysia yang berpanjikan nilai-nilai tertentu seperti perpaduan. Slogan kita jaga kita semasa pandemik ada kaitan dengan situasi semasa di mana kita harus menjaga masyarakat kita dari ancaman virus yang hanya boleh dilihat menggunakan teknologi moden seperti elektron mikroskop. Kadang-kadang saya rasa lucu juga ada orang yang mengatakan virus ini seakan-akan hantu, kerana virus COVID-19 ini tak boleh dilihat. Begitu juga dengan virus-virus lain. Banyak yang terlalu halus yang hanya boleh dilihat menggunakan teknologi. Jadi ramai yang berkata, lebih mudah melawan musuh yang boleh dilihat daripada musuh yang tidak kelihatan. Betul kan? Seterusnya, apa yang menyebabkan masyarakat bertindak secara kolektif bersama? Menurut ahli sosiologi bernama Opler, beliau menulis pada tahun 1945, di dalam setiap budaya terdapat penegasan dan persetujuan yang dinamik yang dipanggil tema yang boleh mengawal atau menggalakkan aktiviti masyarakat. Misalnya kajian saya sendiri dalam kalangan orang Ulu Kenyah di Sarawak menunjukkan tema budaya berasaskan agama, kemasyarakatan, status, sama ada status itu adalah status yang dicapai, ataupun ascribe status, dan juga anak-anak merupakan tema budaya yang signifikan. Masyarakat lain di Sarawak juga mempunyai tema budaya masing-masing. Yang nyata, aspek kemasyarakatan itu wujud dalam mana-mana etnik di Malaysia. Kerana manusia ini suka hidup bersama. Oleh yang demikian,
Kumpulan masyarakat berkongsi nilai dan amalan mengikut kepercayaan agama masing-masing dan budaya masing-masing, seperti mereka beribadah bersama-sama, berusaha berjaya dalam bidang kerjaya dan juga pekerjaan masing-masing, dan menjaga serta membesarkan anak-anak. Semua kegiatan sosioekonomi dan sosiobudaya masyarakat akan bersandarkan kepentingan bersama ataupun kolektif, seperti budaya bekerjasama, seperti berduruk dalam masyarakat Iban semasa menjalankan aktiviti pertanian seperti menanam padi dan budaya gotong royong untuk membersihkan kawasan kampung dan perumahan. Setiap golongan masyarakat yang tinggal di kampung, sama ada dia tinggal di kampung ataupun di bandar, mereka mempunyai tema budaya yang mempengaruhi idea dan tingkah laku masyarakat berkenaan. Misalnya di kampung-kampung, setiap penduduk diarahkan mengikut nasihat ketua kampung dan ketua kaum untuk mengamalkan prosedur operasi standard ataupun SOP semasa pandemik. Antaranya seperti memakai pelitup muka bila bersama dengan orang ramai, menjaga kebersihan seperti membasuh tangan dan menggunakan hand sanitizer dan menjaga penjarakan. Oleh itu, peranan Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kebajikan JKKT penting di setiap kampung. Ini yang penting. Keperluan menghentikan penularan COVID-19 sangat kritikal bagi penduduk di rumah panjang akibat struktur rumah panjang itu. Kalau kita lihat struktur rumah panjang itu, di depan ada ruang tamu, lepas itu ada dapur. Ruai merupakan tempat di mana mereka akan berkumpul bersama. Walaupun aktiviti berkumpulan semasa pandemik ini berkurangan ataupun menjadi sangat sedikit diamalkan. Jadi kita perhatikan penduduk di rumah panjang, mereka berkongsi ruang yang sama dan terdapat banyak amalan-amalan tradisi yang dilakukan bersama seperti semasa upacara pengkebumian. Jadi kita perhatikan pada masa pandemik ini, tradisi ini menjadi satu ancaman jika tidak mengikuti SOP yang ditetapkan. Jadi kita perhatikan perkongsian ruang fizikal di rumah panjang Iban, di rumah panjang Bidayu dan orang Ulu menyebabkan kadang-kala SOP dilanggar dengan tidak sengaja semasa pandemik. Seperti semasa kanak-kanak bermain bersama-sama. Cabaran semasa pandemik akibat perkongsian ruang yang sempit juga dapat dirasa oleh orang-orang yang tinggal di kawasan seperti kawasan setinggan dan kawasan yang sesak. Di tempat kerja akibat sudah terlalu biasa dengan tradisi bekerja dalam kumpulan sebelum pandemik dan berinteraksi dalam kumpulan, COVID-19 memberi cabaran untuk setiap organisasi di mana setiap organisasi dijangka memastikan tempat kerja adalah selamat dan persekitaran adalah kondusif. Malamnya kita sering dengar pada ketika ini semakin banyak kluster jangkitan di tempat kerja dilaporkan. Selain itu, kita perhatikan pada 24 Ogos 2021, jumlah keseluruhan kes keseluruhan pada peringkat global kalau kita perhatikan melebihi 213 juta. Ini adalah satu jumlah yang sangat besar. Di Malaysia sahaja jumlah kes keseluruhan telah mencecah lebih 1.5 juta dengan lebih 14,000 kematian. Bila kita melihat angka-angka ini, sebagai manusia yang hidup di bumi Malaysia, sebagai rakyat yang hidup di muka bumi, haruskah kita mengalah kepada COVID-19? Tentu tidak sama sekali, kan? Setiap masyarakat yang dewasa memikul tanggungjawab sosial dan moral untuk menjaga diri sendiri, dan golongan masyarakat seperti bayi dan kanak-kanak, golongan emas dan orang kurang upaya.
Lebih-lebih lagi peningkatan kadar jangkitan COVID-19 dalam kalangan bayi dan kanak-kanak semakin membimbangkan. Oleh itu, kita harus terus mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Pengurusan Bencana Negeri. Setiap anggota masyarakat dijangka mengikut kebiasaan baru, new normal, seperti menanggap keengganan orang lain berkumpul dalam kumpulan yang ramai sebagai altruistik, bukannya antisosial, bukannya enggan bersosialisasi dan bukan juga mementingkan diri sendiri. Kita harus ingat, jika orang tidak datang dalam acara yang ramai, kita jangan anggap mereka sebagai jangan kita anggap mereka sebagai antisosial, enggan bersosialisasi. Itu adalah sangat penting di sini. Anggota masyarakat juga harus mengelakkan memberi stigma kepada pesakit COVID dan juga ahli keluarga mereka. Kerana stigma ini adalah satu sebab mengapa orang tidak mendapat perkhidmatan dari klinik ataupun hospital kerana mereka berasa malu. Okay? Jadi kita harus membuang stigma yang tidak baik ni. Melabel orang adalah satu perkara yang tidak baik. Akibat pandemik yang hampir berjangkau 2 tahun ya, semakin banyak ahli masyarakat yang kehilangan pekerjaan, perniagaan terganggu, sekejap buka, sekejap tutup dan keuntungan semakin merosot. Dan ramai yang merasa impak kejatuhan ekonomi global. Semakin sering juga kita mendengar ada individu, ada keluarga yang ketiadaan makanan ataupun kekurangan makanan dalam media sosial dan juga media prima. Walaupun kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan telah menyalurkan bantuan berupa wang tunai dan bahan makanan khasnya kepada kumpulan B40 dan M40. Tetapi krisis pandemik yang terlalu lama dan akibatnya ada ahli masyarakat yang mengambil jalan mudah. Ada yang mengambil nyawa sendiri. Ini adalah satu yang sungguh sedih, satu yang sungguh tragik. Masih ingatkah saudara-saudari tentang gerakan bendera putih ekoran pandemik COVID-19 yang berpanjangan? Ini merupakan satu gerakan sosial dalam kalangan rakyat yang bertujuan memohon bantuan dengan mengibar bendera putih di tempat kediaman apabila ada individu, keluarga, ketiadaan atau keputusan bahan makanan. Jadi hasilnya kita perhatikan ramai ahli masyarakat yang tampil ke hadapan untuk membantu apabila bendera putih dinaikkan. Seterusnya, keperluan masyarakat bergerak ke depan terus berjuang ketika pandemik adalah sangat penting. Akhir tahun 2019, tahun 2020 dan tahun ini 2021 merupakan tahun-tahun yang mencabar bagi setiap lapisan masyarakat. Kita tidak pasti bila krisis pandemik ini akan berakhir. Tempat-tempat awam seperti Dewan Masyarakat, Balai Raya, tempat ibadat dan kawasan rekreasi menjadi sunyi dan jarang digunakan. Memang kita sedih, memang kita pilu, memang kita sayu. Tetapi kesedihan, kepiluan, kesayuan kita harus kita lawan. Kalau boleh kita buang. Sebabnya kerana ada anak-anak yang bergantung hidup dan harapan kepada ibu bapa. Para pekerja bersandar harapan kepada majikan dan rakyat mengharapkan kerajaan memerintah menyelesaikan masalah dan isu yang dihadapi. Jadi harapan di sini itu penting. Cuba kita pinjam kata-kata Barack Obama, iaitu bekas Presiden Amerika Syarikat. Beliau berkata, ketiadaan harapan boleh memburukkan masyarakat secara dalaman, secara tidak sedar. The absence of hope can rot the society from within. So ini menunjukkan harapan itu sangat penting. Kita harus menyimpan harapan agar pada peringkat perseorangan,
keluarga dan juga komuniti. Semuanya okey, baik-baik saja walaupun diibaratkan pandemik ini merupakan taufan yang sungguh ganas. Harapan yang ada di sanubari akan membangkitkan kita untuk marah ke hadapan. Berbalik kepada persoalan, bagaimana nak bergerak ke hadapan dan bekerjasama dalam komuniti. Bagi saya ini merupakan satu soalan yang sangat baik, ya, satu yang baik. Tapi untuk menjawab soalan berkenaan, saya akan cuba membawa kita kepada satu ilustrasi, satu gambaran tentang sebuah taman yang sangat cantik. Bagaimana taman ini menjadi indah dengan pelbagai serangga, burung dan tumbuhan hidup di taman itu. Tentu sekali, antara langkah utama adalah semua pihak yang terlibat dalam pengurusan taman, sama ada pemegang taruh, pengurus, penyelia, pekerja, malah perawat perlu bekerjasama. Misalnya ada taman-taman di luar negara, dia tidak membenarkan orang memetik bunga di taman. Jadi berbalik kepada taman yang cantik ini, kita perhatikan pemegang taruh perlu memberi sokongan menyeluruh termasuk kewangan, alatan dan bahan, gaji pekerja dan keselamatan diutamakan. Ingat juga, menyiram dan membaja bunga-bunga itu sangat penting agar taman kekal cantik dan dikunjungi ramai. Sebarang kekurangan dan kelemahan taman itu diperbaiki dan juga dipertingkatkan. Aspek komunikasi di antara semua lapisan organisasi diperbaiki untuk kepentingan bersama. Cerita taman ini adalah satu ilustrasi tentang bagaimana sesebuah masyarakat itu hendak melangkah ke hadapan demi kesejahteraan bersama. Ini menunjukkan kepentingan bekerjasama. Setiap ahli masyarakat mempunyai peranan untuk mewujudkan masyarakat yang progresif, makmur dan harmoni. Sebagaimana dinyatakan oleh konflik teori dalam konteks sosiologi, walaupun sebuah negara itu adalah progresif, makmur dan harmoni, konflik, perbezaan pendapat, perbezaan pendekatan itu memang wujud. Ini dikatakan oleh konflik teori dalam konteks sosiologi. Konflik itu adalah tidak dapat dielakkan. Bayangkan konflik antara jiran, konflik antara pekerja dan majikan, perbezaan pendapat antara penduduk kampung dan ketua masyarakat ataupun ketua kampung, perbezaan idea antara rakyat dan ahli politik dan banyak lagi perbezaan ataupun konflik yang wujud. Tetapi kita ingat, adakah wajar kita bermasam muka? Masam saja. Tengok muka, tengok orang yang kita benci, masam saja. Kita tidak bertegur sapa dan tidak bekerjasama. Bergaduh atau mengangkat senjata kerana wujudnya konflik. Kita tak mahu perkara begini kan, terutamanya mengangkat senjata. Kerana kita sudah perhatikan di negara luar seperti di Afghanistan. Kehidupan rakyat dia merana kerana mereka terlalu lama terlibat dalam persengketaan dan konflik yang berpanjangan. Dalam konteks negara kita, perbezaan idea dan perspektif harus dilihat sebagai modal untuk menuju ke hadapan. Mana-mana idea dan pendekatan harus diambil kira sebelum sesebuah keputusan itu dibuat, seperti mengadakan dialog di dalam sesebuah komuniti di antara rakyat dan pemimpin. Malah di peringkat kampung perlu ada perbincangan di antara penduduk kampung, ketua kampung dan ketua masyarakat. Sekali lagi, saya akan cuba bawa kita balik ke kehidupan bermasyarakat di kampung dan rumah panjang. Okay, sekali lagi. Okay. Misalnya masyarakat Iban, Bidayuh dan orang Ulu, mereka arif tentang kehidupan bermasyarakat di rumah panjang. Kalau kita perhatikan, masyarakat Iban, Bidayuh dan orang Ulu dan juga orang Melayu, kebanyakan rakyat di Sarawak dan juga di Malaysia, mereka mempunyai dua kawasan geografi. Mereka mempunyai dua apa yang dikatakan sebagai dunia sosial. Satu di kawasan bandar dan satu di kawasan luar bandar. Ini menyebabkan kadang-kadang mereka balik ke kampung dan lepas tu mereka akan datang ke bandar. Ini adalah perbuatan mereka berjalan dari
dari kampung ke bandar ataupun dari bandar ke kampung. Sebuah rumah panjang, dalam konteks rumah panjang tadi, kalau kita perhatikan, rumah panjang itu akan nampak kemas, nampak teratur jika semua pemilik rumah mereka bersetuju membina rumah mereka dengan pelan yang dipersetujui bersama. Mereka juga bekerjasama menjaga kebersihan, menjaga keselamatan. Penduduk juga bekerjasama dengan pemimpin dan semua ahli komuniti akan bekerjasama. Dan mereka sedar dan tahu tentang kepentingan dan peranan setiap institusi sosial yang wujud. Dalam konteks ini, saya bukannya cuba terlalu melihat kepada aspek positif hidup masyarakat. Kerana ada juga bukti, ada masyarakat yang hidup dalam keadaan konflik. Dan konflik ini adalah satu perkara yang cuba dielakkan kerana lebih molek lagi jika kita hidup secara harmoni dan bekerjasama. Seperkara lagi yang kita perhatikan dalam konteks di kampung ataupun rumah panjang, risiko kebakaran itu dalam konteks rumah panjang terutama ya, yang diperbuat daripada kayu. Okay, diperbuat daripada kayu. Okay, kerana saya sendiri rumah panjang saya pernah terbakar pada tahun 1996. So saya tahu ada pengalaman kebakaran rumah panjang. Jadi bila kita tahu adanya risiko kebakaran, langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan api dan menggunakan arus elektrik itu penting. Saya perhatikan di beberapa kawasan rumah panjang di bahagian Betong Sarawak, di bahagian Betong, banyak rumah panjang yang sudah menggambarkan sistem penggiliran penjagaan rumah panjang. Inilah satu contoh yang baik di mana kampung-kampung berkenaan adalah bekerjasama menjaga keselamatan kampung mereka. Di kawasan perumahan di bandar, kita perhatikan semakin banyak kawasan perumahan di bandar. Seperti di bandar di Sarawak, seperti di Kuching, Samarahan semakin maju, semakin banyak perumahan. Di kawasan seperti Miri, Sibu, Bintulu, kita perhatikan semua penghuni kawasan perumahan perlu bekerjasama dengan jiran tetangga dan majlis perbandaran untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan kediaman mereka, seperti menjaga kebersihan alam sekitar, mengurus sisa buangan dengan efektif, menghormati jiran-jiran dan membayar cukai taksiran. Nah, ini penting juga bayar cukai taksiran. Kita nak majlis perbandaran menjalankan tugas mereka, kita juga kena sokong majlis perbandaran dengan membayar cukai. Ini bermakna tanpa kolaborasi dalam masyarakat, banyak isu atau masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat bandar seperti ancaman dadah, persekitaran kotor dan kemunculan penyakit seperti rabies dan malaria. Selain itu, tanpa hubungan sosial yang baik, tentu akan ada ahli komuniti yang mengambil tindakan yang mengancam diri sendiri kerana mereka berasa tidak ada sense of belonging, kerana mereka berasa terasing dan mereka juga berasa tiada hala tuju dalam kehidupan mereka dan mereka terasa terpinggir. Jadi sebagai masyarakat yang prihatin, sudah pasti kita tidak mahu perkara yang tidak baik berlaku, kan? Kita harus mengambil sikap yang positif, antaranya seperti mengikis sikap seperti enau dalam beluka, melepaskan pucuk masing-masing. Ini kalau kita perhatikan di beluka itu ada enau, dia berlumba-lumba melepaskan pucuk masing-masing. Kita tidak mahu masyarakat seumpama itu. Kerana kita merupakan masyarakat yang prihatin, masyarakat yang penyayang. Yang terbaru ini kita adalah masyarakat yang harus membantu satu sama lain. Akhirnya, mara kehadapan dan bekerjasama merupakan satu mantra yang harus kita simpan di dalam hati dan diamalkan lebih-lebih ketika pandemik ini. Walaupun SOP yang ada memaksa kita tolak dulu. Kita tolak bukan kerana kita tak mahu tradisi berkenaan, tetapi
saat ketika pandemik ini menyebab kita menolak amalan-amalan tradisi yang memberi risiko yang tinggi kepada kita, seperti berkumpul bersama dan ziarah menzarahi. Kita bolehkah amalkan semula tradisi ini? Mungkin apabila pandemik berakhir nanti. Untuk maju ke hadapan, semua orang pada semua peringkat perlu berganding bahu. Ini yang saya maksudkan pada peringkat individu, pada peringkat keluarga, komuniti dan kerajaan, kerana perpaduan adalah kekuatan kita. Sebelum saya menghabiskan ceramah ini, saya ingin membuat satu ilustrasi, ya. Katakan kita ambil sebatang kayu. Jika kayu itu adalah satu, kita mudah bagi kita untuk mematahkan kayu. Tetapi jika kayu itu banyak diikat, jika kita nak mematahkan kayu-kayu itu adalah sangat susah. Ini menunjukkan jika kita bersatu padu dan bekerjasama, memang susah bagi orang menghancurkan kita. Selain itu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat, untuk melangkah ke hadapan, kita harus bekerjasama pada peringkat individu, pada peringkat keluarga, pada peringkat komuniti dan juga pada peringkat negara. Jadi sebelum saya menghabiskan ceramah ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana meluangkan masa bersama-sama saya. Jika saudara-saudari mempunyai persoalan atau cadangan, boleh dihantar kepada email saya di alamat ljuna@unimas.my. Sekian dan terima kasih. Terima kasih dan tahniah sekali lagi kerana mengikuti siri ceramah Sarawakiana, Hari Kebangsaan Move Forward and Work Together. Bahagian 2 ceramah ini bertajuk Mara ke Hadapan dan bekerjasama dalam pendidikan. Jika kita meneliti tajuk ini, mara ke hadapan ataupun maju ke hadapan, melangkah ke hadapan dalam konteks pendidikan. Mengapa pendidikan menjadi fokus kali ini? Mungkin saudara-saudari terfikir ataupun tertanya-tanya, mengapa pendidikan menjadi fokus kali ini? Soalan ini sungguh baik, akan tetapi jawapan kepada soalan berkenaan tidak dapat dikongsikan dalam tempoh yang pendek, tetapi antara jawapan yang boleh saya berikan adalah pendidikan berada dekat di hati saya kerana saya telah berkecimpung dalam dunia pendidikan lebih dari 20 tahun sebagai seorang guru di sekolah menengah dan kini menjadi pensara. Jadi tidak heranlah bila diberi tajuk Hari Kebangsaan Move Forward dan Work Together, saya mengambil keputusan memfokus kepada pendidikan. Pada penghujung ceramah ini, saudara-saudari dijangka memahami aspek-aspek berikut. Antaranya adalah visi dan misi pendidikan negara. Saya cuma ringkaskan poin-poin yang utama. Kedua, mengapa pendidikan penting? Di sini kita akan melihat kepada peranan dan kepentingan pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan semasa pandemik. Okay. Jadi yang keempat, kita akan melihat kepada who are left behind in the context of education. Kerana nanti saya akan sebutkan ini ada kaitan dengan Sustainable Development Goal yang berkata leave no one behind. Dalam perkongsian kita, saya akan meneliti, saya akan berkongsi who are left behind in education dan mengapa. Seterusnya kita akan pergi kepada way forward. Okay. Way forward yang ada yang ke-5. Yang ke-6 adalah kerjasama pada semua peringkat, iaitu individu, keluarga, komuniti dan negara.
dan kita akan simpulkan nanti. Seterusnya kita akan melihat kepada visi dan misi pendidikan negara. Okay. Antara yang boleh saya rumuskan ataupun ringkaskan adalah visi pendidikan negara adalah kita nak melihat pendidikan yang berkualiti, pendidikan yang berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Seterusnya adalah misi pendidikan negara adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi keperluan negara. Saya akan ulas semula komponen ini apabila menyentuh tentang pendidikan semasa pandemik. Seterusnya, kita akan meneliti apa perbezaan di antara pendidikan ataupun education dan persekolahan atau schooling. Banyak ahli sosiologi, ahli pengkaji sosial yang telah mengkaji tentang pendidikan dan juga persekolahan. Antaranya adalah ahli sosiologi bernama Giddens dan Sutton. Mereka mengatakan pendidikan boleh didefinisikan, boleh ditakrifkan sebagai sebuah institusi sosial yang membolehkan dan menggalakkan pengumpulan kemahiran, pengumpulan pengetahuan dan memperluaskan horizon seorang. Horizon ini adalah ibaratkan seseorang itu sayap dia dikembangkan supaya dia boleh terbang tinggi. So, pendidikan meluaskan horizon seseorang, meluaskan perspektif, meluaskan peluang seseorang itu. Pendidikan boleh mengambil tempat di lokasi yang pelbagai. Okay? Lokasi yang pelbagai, misalnya di rumah, di sekolah, malah di gelanggang permainan pendidikan boleh berlaku. Jika kita perhatikan perbezaan pendidikan dan persekolahan, persekolahan merupakan proses formal di mana sesuatu kemahiran dan pengetahuan disampaikan. Kebiasaannya melalui kurikulum. Ada kurikulum dia. Okay, yang dirangka dalam persekitaran khas, misalnya di sekolah ataupun di pejabat pendidikan. Persekolahan di kebanyakan negara dibahagi kepada dua. Dua adalah, satu adalah pendidikan rendah dan menengah. Dan di kebanyakan masyarakat, persekolahan adalah wajib kepada orang muda mengikut umur tertentu. Misalnya kalau di negara kita, pelajar-pelajar diwajibkan mengikuti pendidikan formal di sekolah selama 11 tahun. 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun di sekolah menengah. Seperti kesihatan, pendidikan merangkumi isu budaya, ekonomi, sosial dan politik yang kompleks, sangat kompleks. Banyak persoalan yang dilontarkan berkaitan pendidikan. Misalnya, akan ada soalan seperti bagaimana pendidikan disampaikan, siapa yang membiayai pendidikan, apa jenis pendidikan yang disampaikan dan bagaimana. Pendidikan telah menjadi medan perdebatan, menjadi medan di mana di negara-negara yang ada di dunia ini kita perhatikan pendidikan menjadi medan perdebatan. Okay. Ada perdebatan tentang hala tuju pendidikan dan bagaimana anak-anak muda disediakan untuk berhadapan dengan dunia sebenar. Pelajar-pelajar dan anak-anak muda adalah golongan yang berdampak impak signifikan, contohnya ekoran pandemik COVID-19. Jadi dalam konteks negara kita
harus memastikan suara mereka diambil kira. Menurut ahli sosiologi terkenal bernama Emil Durkheim, pendidikan memainkan peranan mensosialisasikan anak-anak kerana mereka mendapat pemahaman tentang nilai bersama. Contohnya kepercayaan agama dan moral, dan juga kawalan kendiri ataupun self control. Jadi poin yang penting, poin yang penting di sini adalah mensosialisasikan anak-anak. Pendidikan juga menyatukan individu yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Ini menurut Durkheim. Seterusnya ada lagi seorang tokoh sosiologi bernama Parsons. Dia mengatakan bahawa pendidikan membolehkan anak-anak mendapat nilai-nilai sejagat, nilai-nilai universal. Contohnya seperti menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai sejagat ini diperlukan dalam masyarakat moden. Dalam masyarakat kini kita perlukan nilai-nilai sejagat. Apa yang jelas kedua-dua tokoh yang saya sebutkan tadi, yaitu Durkheim dan Parsons, mereka melihat pendidikan dari segi fungsi, dari segi peranan melalui perspektif fungsionalisme. Walaupun dalam perkongsian ini saya banyak berbicara tentang peranan dan kepentingan pendidikan, tetapi kita harus sedar pendidikan juga boleh dilihat dari perspektif dan teori lain. Misalnya melalui teori konflik. Teori konflik melihat pendidikan sebagai alat yang boleh digunakan oleh golongan elit untuk mengekalkan kuasa, atau digunakan oleh kumpulan orang tertentu untuk kepentingan tertentu. Saya tidak akan berbincang panjang lebar tentang perkara ini, tapi kita harus lihat juga dari segi the dark side of education. Maksudnya di sini melihat pendidikan dari perspektif yang berbeza, contohnya melalui teori konflik. Baiklah, dalam konteks negara kita, kepentingan pendidikan boleh dikupas berdasarkan pelbagai sudut, seperti pendapat individu, pendapat pelajar-pelajar, pendapat ibu bapa, ahli komuniti, dan pentadbir negara. Walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang pelbagai aspek dalam pendidikan, akan tetapi rata-rata pelajar, ibu bapa, dan ahli masyarakat melihat pendidikan sebagai satu alat mobiliti sosial. Kerana jika seseorang pelajar mendapat pendidikan yang baik, mereka akan mempunyai banyak peluang dari segi kerjaya. Jadi, poin yang penting di sini sama ada pada peringkat individu, ibu bapa, komuniti, pendidikan dilihat sebagai satu alat untuk mobiliti sosial. Anak-anak petani, nelayan dan buruh pun boleh meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan. Secara umumnya dalam budaya Malaysia, pendidikan dihargai seperti penekanan kepada pendidikan yang berkualiti dan peranan pendidikan dalam memberi identiti kepada individu dan ibu bapa. Jika kita berhenti seketika dan kita cuba telusuri sejarah perkembangan pendidikan di Sarawak, kita akan pergi meneliti apa yang berlaku pada masa lepas. Di Sarawak contohnya, boleh dikatakan pendidikan di bawah Raja Berok tidak menyeluruh kerana ramai masyarakat di luar bandar tidak mendapat akses kepada pendidikan. Malah semasa Sarawak di bawah pentadbiran Crown Koloni, ditambah pula dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, pendidikan Sarawak di luar bandar juga terpinggir. Dalam kata lain,
Pendidikan di Sarawak sebelum pembentukan Malaysia bersifat kurang inklusif, seperti kekurangan peluang mendapat pendidikan formal dalam kalangan kaum perempuan. Itu yang kita perhatikan. Pendidikan sebelum pembentukan Malaysia adalah perkara yang berbeza. Senario dia adalah, situasi dia adalah berbeza. Selepas pembentukan Malaysia, aspek pendidikan telah diberi perhatian oleh Kerajaan Persekutuan. Sekolah-sekolah dan klinik kesihatan di bandar dan luar bandar dibina, dan langkah-langkah ini membolehkan ramai anak-anak mendapat pendidikan formal. Kemudahan infrastruktur lain juga dibina. Pendidikan awal semasa era Raja Brooke dan British ataupun Crown Colony menggunakan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris merupakan bahasa perantaraan sebagai bahasa yang digunakan dalam komunikasi dan dalam pembelajaran. Akan tetapi, mulai awal tahun 1970-an, kebanyakan sesi persekolahan ataupun sidang persekolahan di Malaysia, khususnya di Sarawak, menggunakan bahasa Melayu. Ini merupakan bahasa Melayu baku ataupun dipanggil sebagai bahasa Malaysia. Kita selalu mendengar singkatan dia adalah BM, bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Secara tidak langsung, bahasa kebangsaan telah dijadikan alat untuk menggalakkan interaksi yang baik antara anak-anak di sekolah. Pelajar-pelajar juga berpeluang bergaul dengan lebih kerap dengan pelajar-pelajar lain dari etnik berbeza semasa terlibat dalam kegiatan sukan dan kebudayaan. Bagi pelajar-pelajar yang tinggal di asrama, mereka berpeluang bergaul dengan pelajar-pelajar lain dalam tempoh yang lama kerana kebanyakan masa mereka dihabiskan di bilik darjah dan juga di asrama. Mereka akan pulang ke kampung halaman pada cuti panjang. Sekarang ini kita cuba berbalik kepada pendidikan semasa pandemik. Berbalik kepada pendidikan semasa pandemik. Jika kita melihat balik visi dan misi pendidikan seperti mana disentuh pada bahagian awal tadi, kita ada menyebut tentang visi seperti insan terdidik, pendidikan berkualiti, sejarah sejahtera, negara sejahtera. Jika kita perhatikan dengan pandemik yang terlalu lama ini, kita perhatikan banyak isu-isu yang boleh kita bicarakan bersama, bincangkan bersama. Jadi kalau kita perhatikan kualiti pendidikan negara semasa pandemik ini, kita boleh katakan telah terjejas. Didikan pelajar di sekolah terganggu, malah kesejahteraan anak-anak tergugat. Masalah yang berlaku di Malaysia tidak asing. Ini is not isolated, Masalah yang berlaku dalam kalangan anak-anak di Malaysia ini adalah satu masalah yang tidak asing. It's not isolated issue. Kerana berdasarkan laporan UNICEF pada 2 Mac 2021, pada peringkat global, pada peringkat dunia, lebih daripada 168 juta anak-anak tidak mendapat pendidikan formal kerana penutupan sekolah hampir 1 tahun. Fenomena ini dipanggil sebagai pandemik bilik darjah. Pandemik bilik darjah kerana terlampau ramai pelajar-pelajar yang mengalami kesan penutupan sekolah. Ekoran itu, visi dan misi pendidikan negara mendapat impak dan meninggalkan implikasi jangka panjang. Kita tidak dapat bayangkan apa yang akan berlaku, tapi implikasi dia memang akan mendalam. Sebagai ibu bapa kepada anak yang masih mentah dan muda, saya juga terkesan dengan situasi yang melanda dan ramai ibu bapa yang mempunyai pengalaman tersendiri berkaitan dengan pendidikan anak-anak masing-masing. Selain itu, antara perkara yang dapat diketengahkan dalam konteks pendidikan sebelum pandemik adalah kita sudah tahu ketidaksamaan
ataupun inequality dalam pelbagai konteks itu memang sudah wujud. Akan tetapi, krisis pandemik menambahkan lagi ketaksamaan yang wujud. Maksudnya di sini, seakan-akan kita kalau ada luka itu ditambah lagi dibubuh lagi garam di luka, jadi akan menjadi bertambah sakit. Dalam konteks pendidikan, ketaksamaan yang sedia ada akan bertambah, akan nampak semasa pandemik ini. Ini bermakna ketika pandemik kita mengetahui bahawa golongan yang paling miskin, paling daif, sama ada mereka yang tinggal di bandar ataupun luar bandar, sangat terkesan kerana akses kepada pendidikan anak-anak dalam golongan ini ada yang terputus atau ada yang berkurangan kerana faktor kemiskinan dan ketiadaan wang untuk membeli alat-alat pendidikan seperti buku rujukan, telefon pintar, komputer dan membeli data internet. Bagi komuniti yang tidak ada akses kepada sumber elektrik dan internet, cabaran yang mereka hadapi adalah cukup besar. Misalnya kajian saya dalam kalangan pelajar-pelajar Penan di daerah Baram bahagian Miri mendapati daripada 43 kampung yang didiami oleh responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar, 38 kampung tidak ada akses kepada internet, dan ini menyebabkan para pelajar yang tinggal di kawasan berkenaan tidak dapat mengikut kelas secara atas talian. Bayangkan 38 kampung tidak ada akses kepada internet. Guru-guru menghadapi masalah menghubungi pelajar-pelajar kerana ketiadaan kemudahan internet dan telefon serta masalah pengangkutan. Ini adalah contoh-contoh ketaksamaan yang berlaku sebelum pandemik dan juga ditambah lagi dengan semasa pandemik ini. Selain itu, kanak-kanak dari golongan orang kurang upaya ataupun OKU juga terputus peluang mengikuti sesi persekolahan di luar rumah masing-masing. Menurut Global Partnership for Education pada tahun ini 2021, 80% OKU tinggal di negara membangun, ini termasuk negara kita, dan mereka mengalami halangan untuk mengakses perkhidmatan sosial seperti kesihatan dan pendidikan. Ini adalah satu perkara yang sangat penting. 80% ini adalah 1% yang tinggi. Bagi anak-anak kita yang berada di tahun peperiksaan, tahun ini, tahun peperiksaan, tahun lepas, tahun ini, kita perhatikan ketidakberadaan di sekolah, tiada interaksi sesama rakan sekelas, dan guru-guru boleh menyumbang kepada rasa terasing dan tekanan perasaan. Pelajar-pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza berdepan dengan cabaran pandemik dengan bentuk yang berbeza. Kita tidak boleh samakan pelajar-pelajar dari latar belakang sosial yang berbeza. Jika pelajar-pelajar tergolong dalam kumpulan yang berkemampuan, misalnya dalam golongan T20, mereka mampu dari segi kewangan. Masa pandemik ini, mereka ada pilihan untuk mengikuti kelas tuition secara maya. Tetapi jika dibanding dengan golongan yang miskin, yang daif ini tadi, mereka tidak ada pilihan. Oleh itu, salah satu mantra Sustainable Development Goal yang kita biasa dengar, Leave No One Behind, sebenarnya menjadi basi ketika pandemik ini. Mana tidak, ramai sangat yang ketinggalan. Jadi mantra Leave No One Behind ini pada dasarnya baik, tetapi pandemik ini menambahkan keperitan yang dialami oleh pelajar-pelajar miskin, sama ada di bandar dan luar bandar. Sungguh pun semua individu berasa
kesan krisis pandemik, akan tetapi realiti sangat pahit bagi golongan rentan, golongan yang terpinggir, golongan minoriti contohnya. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh berhenti. Kita boleh berfikir apa yang boleh kita lakukan pada peringkat perseorangan, pada peringkat keluarga, pada peringkat komuniti, dan juga pada peringkat kerajaan. Ini adalah suatu soalan yang penting. Sebelum menyentuh tentang way forward, saya ingin membawa kita balik kepada situasi sebelum pandemik. Bayangkan pada awal 2020, sesi persekolahan masih berjalan. Rutin anak-anak dan ibu bapa biasanya sebelum pukul 7 pagi, kita akan bangun pagi, kita bersedia-sedia, bersarapan dan menghantar anak-anak ke sekolah. Di antara pukul 7 pagi dan 1 tengah hari, anak-anak akan berada di sekolah. Jadi antara pukul 1 tengah hari hingga pukul 2, kita akan mengambil anak-anak balik ke rumah. Ini bermakna sebelum pandemik, anak-anak berada di sekolah dalam keadaan 6 hingga 7 jam semasa sesi persekolahan. Akan tetapi, semasa pandemik kita perhatikan hampir setiap hari anak-anak tinggal di rumah, khasnya yang berumur 12 tahun ke bawah. 24 jam sehari mereka berada di rumah. Rutin harian pun berubah. Saya tidak perlu jelaskan apa perubahan yang berlaku di sini karena semua kita tahu apa yang kita buat. Seterusnya, persoalan penting saya ingin utarakan adalah bagaimana pendidikan anak-anak. Bagaimana kita berhadapan dengan pendidikan anak-anak ketika pandemik ini. Jika kita balik semula kepada konsep, pendidikan boleh mengambil tempat di lokasi yang berbagai. Pendidikan boleh mengambil tempat di lokasi yang berbagai. Maka kita mungkin ada harapan. Mungkin kita nampak sinar. Okay? Bagaimana kita boleh terus berhadapan dengan isu pendidikan semasa. Ini memerlukan kerjasama pada sebuah peringkat. Pada peringkat perseorangan, keluarga, komuniti dan negara. Dalam menjawab soalan bagaimana kita bergerak ke hadapan, bagaimana kita marah ke hadapan, bagaimana kita melangkah ke depan bersama-sama dalam konteks pendidikan, saya ingin menekankan 3 aspek utama, iaitu siapa pengajar, kandungan pembelajaran dan juga persekitaran. Berbalik kepada aspek siapa mengajar. Semasa pandemik, selain guru-guru yang mengajar secara atas talian atau melalui platform digital, siapa mengajar akan diletakkan pada pundak ibu bapa, terletak pada bahu ibu bapa. Mungkin ibu bapa akan berkata, saya tidak pandai mengajar, saya tidak ada kelayakan, saya tidak ada pengalaman, saya tidak ada minat. Okay, mungkin itu antara apa yang diluahkan oleh ibu bapa. Akan tetapi, jika ibu bapa menarik nafas panjang, berehat seketika, dan memikirkan bagaimana mereka boleh mengajar. Hakikatnya sebenarnya nyata. Sebenarnya anak-anak tanpa mengira jantina sudah pun diajar di rumah oleh ibu bapa masing-masing. Anak-anak diajar tentang kepentingan menjaga kesihatan, kebersihan diri, belajar mengurus masa, belajar memasak dan mengemas rumah. Yang paling penting anak-anak belajar bersabar, belajar mengadaptasi terhadap suasana baru, belajar bertoleransi dan bergaul dengan adik-adik, dan paling penting mendapat didikan agama. Tentu sekali ibu bapa adalah guru yang hebat, kan? Saya harap tidak ada ibu bapa yang menafikan perkara ini. Ibu bapa sebenarnya guru yang hebat, suri teladan yang hebat. Masa pandemik juga adalah saat yang baik bagi ibu bapa mengajar anak-anak tentang alam sekitar, belajar mengitar semula, menjaga binatang peliharaan dan mengurus sumber kewangan. Mungkin ada ibu bapa akan bertanya bertanya, bolehkah anak-anak berjaya dalam hidup jika keputusan anak-anak tidak cemerlang?
Lebih-lebih lagi akibat pandemik yang berpanjangan. Keresahan ibu bapa ada sebabnya. Keresahannya memang ada sebab. They have valid reason to worry. Tapi jawabannya adalah boleh atau tidak boleh. Pada pendapat saya, grade dan kelayakan akademik bukanlah segala-gala dalam hidup. Masih ada ruang untuk anak-anak mengikut kursus kemahiran dan menjurus kepada minat dan bakat mereka. Pada pendapat saya, mungkin ibu bapa juga boleh mengurangkan stres anak-anak ketika pandemik ini dengan menurunkan sedikit jangkaan expectation terhadap anak-anak yang masih sekolah. Mungkin ada individu yang tidak sependapat dengan saya dalam konteks ini dengan menurunkan jangkaan ibu bapa terhadap anak-anak, tetapi tidak mengapa. Kepelbagaian pendapat itu adalah satu realiti. Berbalik kita pada peringkat individu, jadi anak-anak juga perlu diberitahu tentang peranan dan tanggungjawab sepanjang mereka berada di rumah. Ini merangkumi tanggungjawab pada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bersenam, melukis, bersembahyang dan membaca buku misalnya boleh menyumbang kepada kesejahteraan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ibu bapa akan menjadi guru atau suri teladan kepada anak-anak dalam konteks ini. Pada peringkat keluarga, kerjasama ahli keluarga diperlukan untuk memastikan pendidikan anak-anak berjalan lancar. Di peringkat universiti, pelajar-pelajar saya berkongsi bahawa ada antara mereka yang menginap di rumah ahli keluarga di bandar supaya mereka dapat mengikut kelas online. Ada juga yang berkongsi pengalaman bahawa mereka berkongsi alatan elektronik seperti telefon bimbit, tablet dan komputer dengan adik-beradik. Ada juga pelajar-pelajar yang berkongsi bilik tidur dengan adik-adik sesama jantina untuk memberi ruang kepada bilik belajar guna sama. So ini merupakan satu persekitaran yang diwujudkan pada peringkat keluarga. Mereka mewujudkan bilik belajar guna sama. Pengalaman pelajar-pelajar ini menunjukkan pentingnya kekreatifan dan kerjasama ahli-ahli keluarga dalam konteks pendidikan. Pada peringkat komuniti, kerjasama anggota komuniti diperlukan untuk memastikan pendidikan ahli-ahli komuniti terus berjalan ketika pandemik. Jenis-jenis pendidikan yang terdapat adalah pelbagai dan mempunyai tujuan yang tertentu seperti perkongsian ilmu tentang pemasaran produk secara atas talian, penggunaan media sosial secara berhemah dan kepentingan menekankan amalan lifelong learning. Pembelajaran sepanjang hayat merupakan pembangunan kemahiran dan pengetahuan selepas pendidikan formal seperti mungkin seseorang itu mempelajari bahasa asing dan mempelajari teknologi baru. Kerjasama pada peringkat komuniti juga memerlukan kerjasama antara beberapa komuniti. Misalnya, komuniti yang lebih progresif dan makmur, mereka ada tanggungjawab sosial dan moral untuk membantu komuniti yang agak ketinggalan dan daif. Misalnya memberi bantuan dari segi kewangan ataupun bahan seperti memberi pelitup muka, menyumbang kepada dapur komuniti dan berkongsi maklumat. Ketika anggota komuniti melalui lockdown contohnya, maka sokongan moral dan kerohanian juga diperlukan. Di samping itu, dalam usaha-usaha bergerak hadapan semasa pandemik dan mungkin pasca pandemik, beberapa perkara berikut mungkin boleh diambil kira. Antaranya, dalam konteks pertama, keperluan ibu bapa dan guru-guru bekerjasama secara berterusan. Jadi guru-guru merupakan kaki tangan kerajaan. Jadi guru-guru dan ibu bapa harus bekerjasama secara berterusan. Antaranya, dalam konteks ini ibu bapa memantau pendidikan anak-anak di rumah, mengikut perkembangan dan kemajuan anak-anak serta mengetahui minat anak-anak.
Ibu bapa juga perlu mempunyai hubungan yang baik dengan guru-guru. Yang seterusnya, keperluan pihak industri dan institusi pendidikan bekerjasama secara berterusan. Ini adalah satu yang penting, kerjasama antara pihak industri dan juga institusi pendidikan. Antara yang boleh pihak industri dan institusi pendidikan lakukan adalah mereka bekerjasama, mereka berkolaborasi melakukan aktiviti, program bersama. Mereka berkongsi maklumat, kemahiran dan pengetahuan. Ini adalah untuk kepentingan pelajar-pelajar dan juga untuk negara. Ketiga, keperluan bagi kita menyediakan anak-anak supaya mereka berdaya tahan, supaya anak-anak adalah resilient. Okay. Antara yang boleh dilakukan adalah belajar tentang pengurusan masa. Perlu belajar tentang pengorganisasian, aktiviti atau kerja, mana yang utama, mana yang penting, mana yang tidak penting perlu diorganisasikan. Dan juga meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah, problem solver. Anak-anak akan menjadi problem solver. Mereka ada kemahiran menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah keperluan untuk membentuk tentang kesedaran tentang dunia sejagat. Maksudnya dunia secara keseluruhan. Ini bermaksud anak-anak perlu memahami dunia persekitaran. Mereka perlu belajar tentang teknologi terkini, budaya dan bahasa. Malah mereka perlu culturally sensitif terhadap bangsa dan budaya lain dari pelbagai negara dan budaya. Okay? Kerana di muka bumi ini bukan kita saja hidup. Kita juga hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain yang mempunyai budaya-budaya yang berbeza. Yang seterusnya adalah keperluan untuk membentuk warga negara yang bertanggungjawab. Ini bermaksud pelajar-pelajar harus disedarkan tentang keperluan mempertingkatkan kestabilan sosial. Kestabilan sosial ini penting. Perlu ditekankan oleh guru-guru, oleh ibu bapa. Okay? Memastikan masyarakat hidup harmoni dan menyedari integrasi bermula di sekolah. Okay? Sebelum saya berakhir kepada kesimpulan, okay, kerana kita pun sudah hampir kepada penghujung ceramah bagian ini. Jadi kita perhatikan, boleh dirumuskan bahawa pendidikan yang berkualiti, pendidikan yang inklusif memerlukan kita melangkah ke hadapan bersama-sama dan bekerja pada semua peringkat, pada peringkat perseorangan, misalnya di antara pelajar, di antara keluarga, di antara komuniti dan kerajaan. Bak kata pepatah, bukit sama didaki, lurah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sekiranya saudara-saudari mempunyai soalan ataupun cadangan berkaitan dengan ceramah ini, saya boleh dihubungi di email eljuna@unimas.my. Sebelum saya mengakhiri slot ini, saya ingin menyampaikan serakap pantun. Ini pantun saya. Padi digiling menjadi beras, malam gelap nyalakan pelita. Mari kita bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Keep well, stay safe. Saya mengasihi Anda.